Assalamualaikum semua. Apa khabar? Cikgu mengharapkan kamu semua dalam keadaan yang sihat, kerana badan yang sihat dapatlah kamu belajar dengan lebih tekun lagi. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar bahasa Melayu tahun 6. Okey, sama-sama kita buka buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Buka pada muka surat 122. Okey. Baik, pada muka surat 122, kamu akan nampak seperti petikan ini. Apa tajuk dia? Okay, tajuk kita pada hari ini ialah masakan dalam buluh. Tahu tak buluh? Okey, buluh tu banyak kegunaannya. Salah satu kegunaan buluh ialah untuk kita memasak. Contohnya kita berkemah dalam hutan, berkemah tepi pantai. Kita nak masakan lain dari yang lain. Okey, kita bolehlah menggunakan buluh tu untuk memasak menggantikan periuk. Okey, baik. Pada hari ini kita akan belajar dengan tajuk masakan dalam buluh. Baik, sebelum lagi cikgu menerangkan apakah sepatutnya aktiviti yang kita buat pada hari ini, ingin cikgu menerangkan kepada kamu. Kita akan belajar membina ayat songsangan. Baik, dalam ayat songsangan itu kamu akan membina beberapa ayat melalui petikan masakan dalam buluh. Baik, sebelum itu kita bacalah dulu sama-sama petikan masakan dalam buluh. Okey. Nasi buluh. Apakah dia nasi buluh, kelas? Nasi buluh ya juga dikenali sebagai nasi lemang. Kan? Setiap perayaan hari raya, hari gawai, tapi terutamanya hari raya, kita akan makan lemang. Dan seperti yang kamu tahu, lemang tu disimpan di dalam apa? Dimasak dalam mana? Dalam buluh kan? Dah masukkan pulut, garam sikit, kemudian masukkan santan, kemudian kita bakarlah buluh tu dekat dengan kepanasan api tu. Okey. Lagi sekali cikgu baca, nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Petani. Di dalam buluh, nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aromanya daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Okey, tengok apa perbezaan nasi lemang ni dengan lemang yang selalu kita makan ketika perayaan. Okey, nasi lemang ni dia diperbuat daripada nasi beras biasa tu, tetapi kalau lemang, lemang kita gunakan pulut, simpan santan kan, air santan. Tetapi kalau nasi lemang, dia menggunakan beras, kemudian beras tu dibalut dengan daun bemban. Kerana daun bemban tu mengeluarkan aroma yang sangat istimewa lah. Menjadikan nasi buluh tu mengeluarkan bau aroma daun bemban tersebut. Okey, berdasarkan petikan pendek ini, kita diarahkan untuk menyusun ayat biasa. Kemudian daripada ayat biasa tu kita kena susun ayat tu menjadi ayat susunan songsangan. Baik, sebelum cikgu mengajar apakah dia, bagaimana nak membuat ayat susunan songsangan, ingin cikgu menerangkan apakah dia ayat songsangan tu. Okey. Ayat songsang, kalau kita tahu, kita kan songsang tu terbalik kan? Betul tak?
kita songsang, kita terbalik. Itu secara kasarnya lah bahasa tu. Okey, secara dasarnya lah. Okey. Yang sebetulnya ayat songsang tu ialah ayat yang disusun daripada susunan ayat biasa kepada susunan songsang. Yang mana ayat-ayat biasa tu terbentuk daripada susunan biasa kan? Manakala ayat songsang terbentuk daripada susunan songsang. Boleh kan? Kita terbalikkan ayat tu. Nanti cikgu mengajar. Ayat biasa dan songsang mempunyai makna yang sama. Pada ayat biasa. Contohnya ayat biasa tu yang seperti kamu tengok dekat sini kan contoh dia. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Ini adalah susunan ayat biasa. Dan kita kena susun daun bemban berbentuk seperti daun sirih ke ayat susunan songsang. Berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Tetapi maksud kedua-dua ayat ini walaupun ayat susunan songsang tu tersongsang daripada ayat biasa, maknanya sama. Dia menuju maknanya yang sama. Cuma apa yang berbeza ialah dari segi penekanannya. Yang sini daun bemban tu kan subjek yang di depan tu. Yang sini subjek dia di mana? Daun bemban di belakang. Boleh? Keterangan pada susunan songsang di hadapan, tetapi pada susunan ayat biasa keterangan di belakang. Boleh faham? Cikgu rasa boleh kan? Baik. Maksudnya untuk membezakan ayat biasa daripada ayat songsangan, kita mestilah mengkaji susunan subjek. Yang di sini subjeknya kan daun bemban di hadapan, tetapi bila menurut ayat susunan songsang, subjeknya menjadi ke belakang, disongsang ke belakang. Dan penekanannya yang di sini predikatnya berbentuk seperti daun sirih. Pada susunan ayat biasa berada di belakang, tetapi bagi ayat susunan songsang, predikatnya berbentuk seperti daun sirih berada di hadapan. Boleh? Boleh? Faham kan? Cikgu rasa dengan penerangan cikgu tu kamu boleh faham. Contoh lagi penerangan, Contohnya seperti pelajar itu sangat rajin. Itu adalah ayat susunan biasa. Ayat susunan biasa bunyinya mungkin macam ni tadi ya. Pelajar itu sangat rajin. Kita nak menjadi ayat susunan biasa itu, pelajar itu sangat rajin. Kepada ayat susunan songsangan begini. Sangat rajin pelajar itu. Makna yang sama, cuma penekanan ayat tu saja yang berbeza. Tetapi maknanya masih adalah sama. Satu contoh lagi, mungkin macam ni. Rasa buah itu enak sekali. Rasa buah itu enak sekali. Itu adalah ayat songsangan, ayat biasa. Kita nak susunkan ayat biasa ini kepada susunan ayat songsang. Tadi susunan biasa berbunyi macam ni kan. Rasa buah itu enak sekali. Kita nak susun ayat ini kepada ayat susunan songsangan. Enak sekali rasa buah itu. Enak sekali rasa buah itu. Boleh? Boleh kan? Senang kan? Baik. Sekarang cuba kita tengok 4 ayat biasa yang kamu hendak tulis dalam ayat susunan songsang. Ayat pertama dari buku teks muka surat 122. Ayat pertama berbunyi, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Lagi sekali kita baca. Ayat susunan biasa berbunyi nombor 1. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Baik, ayat susunan biasa ini
Kita hendak tulis, cikgu mahu kamu tulis dalam buku latihan kamu nanti dalam bentuk ayat susunan songsangan. Boleh? Bagaimana? Okey, bagaimana? Okey. Cikgu beri satu contoh jawapan nombor 1. Ayat susunan biasa berbunyi, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Maka kita nak buat ayat susunan songsangan. Okay, begini bunyinya. Dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras. Begitulah cara jawab. Makna ayat tu tidak ada beza, sedikit pun tidak ada beza. Cuma penekanannya adalah subjek dan predikatnya berada di hadapan ataupun di belakang. Itu sahaja. Kita songsang. Kalau bahasa ringkasnya, kita terbalikkan ayat tu. Okay, boleh? Faham kan? Okay. Lagi sekali, cikgu beri contoh jawapan pada ayat susunan biasa berbunyi seperti ini. Nombor 1. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Kita nak tulis ayat susunan biasa yang cikgu baca tadi kepada ayat susunan songsang. Okay, dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras. Noktah. Begitu cara menjawab. Boleh? Cikgu mengharapkan boleh. Baik, yang nombor 2 berbunyi ayat susunan biasa berbunyi macam ni. Daun lerek juga dapat digunakan sebagai daun bemban. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun bemban. Okey. Lagi sekali cikgu baca ya, cikgu ulang. Okey, daun lerek juga dapat digunakan selain daun bemban. Bagaimana nak jawab? Kamu terbalikkan, kamu songsang ayat itu. Boleh kan? Seperti yang cikgu beri contoh tadi. Dan kamu juga dapat melihat contoh yang di atas tadi yang dekat sini kan. Okey, nombor 3. Kena buat nanti ya. Nombor 2 tu jawapannya di bahagian ayat susunan songsang. Baik, nombor 3. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Senang sekali. Macam mana nak jawab dalam ayat susunan songsang? Nombor 3 di bahagian ini. Dan nombor 4 berbunyi seperti ini ayat susunan biasa. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Okey, nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Okey. Yang mana ayat susunan biasa itu nanti kamu tulis dengan menggunakan ayat susunan songsang di bahagian ini. Maksudnya walaupun cikgu dah memberikan contoh jawapan macam mana nak menyusun susunan songsang pada ayat susunan biasa pada nombor 1, tetapi kamu kena salin jugalah di bahagian ini. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Cikgu harap kamu faham. Okey, petikan pendek kedua berbunyi seperti ini. Ayam pansuh. Tadi kan nasi buluh. Sekarang ayam pansuh. Okey, kita baca dulu. Ayam pansuh atau manuk pansuh. Manuk tu maksudnya ayam. Dalam bahasa Sarawak, manuk tu adalah ayam. Okey, lagi saya cuba baca. Ayam pansuh atau manuk pansuh merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam akan disumbatkan ke dalam buluh sebelum dipanggang. Ayam tu kan dipotong-potong kan. Kemudian dicucilah dulu, bersihkan, simpan garam, bahan perisa, kemudian masukkan ke dalam buluh. Okey, di dalam buluh tersebut
daun pisang digunakan sebagai pelapik. Sebelum masukkan ayam atau manok tu, okey, mesti masukkan daun pisang dulu sebagai pelapik. Lepas tu barulah masukkan ayam ataupun manok tu. Setelah dipotong, dibersih. Okey. Kemudian barulah dipanggang. Okey. Sekarang kita tengok pula ayat susunan biasa. Ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Dan yang ini kamu telah pun diberikan contoh jawapan. Ayat susunan biasa berbunyi seperti ini. Ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Apakah ramuan khas itu? Salah satu ramuan khas dia kan kata cikgu tadi, garam, bahan perisa, dan mungkin juga pucuk ubi kayu. Sebab kalau dalam masakan ayam pangsuh atau manok pangsuh tu, pucuk ubi kayu tu sangat penting. Sebab pucuk ubi tu mengeluarkan bau aroma yang sedap. Jadi dia dapat menyedapkan lagi ayam yang dipanggang di dalam buluh itu. Okey, itu antara ramuan khas dia lah. Okey. Macam mana ayat susunan biasa itu, iaitu ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Dan ayat susunan songsangannya begini ya. Ke dalam buluh ramuan khas dimasukkan. Ke dalam buluh ramuan khas dimasukkan. Begitulah bunyi ayat susunan songsangan. Baik, sekarang di sini ada satu petikan yang kena kamu tulis nanti di bahagian ayat susunan songsangan. Kita baca dulu ayat susunan biasanya. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Maksudnya bau dia tu. Lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Christmas. Okey, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Kerana daun pisang itu juga mengeluarkan aroma yang istimewa kan. Jika ayam pangsuh tu atau manok pangsuh tu dihidangkan di atas daun pisang, maka rasa sedap dengan baunya, dengan bau iaitu aromanya yang sungguh enak, dapatlah kita menikmati rasa ayam pangsuh itu. Okey, bagaimanakah petikan pendek ini? Kita nak tulis ke dalam ayat susunan songsang. Mula-mula ayat pertama berbunyi seperti ini. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Bagaimana nak buat? Nak menjadikan ayat ini ke dalam ayat susunan songsang. Boleh senangkan macam ni cara jawab cikgu ajar. Untuk siap dimasak, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Noktah. Ada tengok? Dan ada dengar? Boleh? Susunan ayat biasa berbunyi seperti ini. Lagi sekali cikgu baca. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Dan susunan ayat biasa ini hendak kita tukar kepada ayat susunan songsang. Begini bunyinya. Kamu nanti tulis ya ke dalam jawapan kamu, ke dalam buku latihan kamu nanti. Untuk siap dimasak, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Noktah. Boleh? Senang kan? Susunan ayat biasa kita susun. Tulis dalam susunan songsang. Tak susah. Senang je. Kalau kamu ikut dari awal dengan dengar baik-baik, tengok baik-baik, baca bersama cikgu buku teks tahunan 6 pada muka surat 122, insya-Allah kamu akan dapat jawab dengan sempurna dan betul. Okey, dan selebihnya ayat ini
kamu kenalah menyalin ke dalam buku latihan kamu secara songsang. Ayat kedua, keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Macam manakah nak buat ayat susunan songsang? Senang tu. Ayat ketiga, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Kamu kena juga songsangkan ayat itu nanti. Dan ayat terakhir, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Baik, itu ayat-ayat dalam ayat susunan biasa. Kamu kena salin ayat ini ke dalam ayat susunan songsang. Boleh? Dan latihan pertama tadi yang ini kan, membina 4 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan keempat dalam ayat susunan biasa. Terus jawab ke dalam buku latihan ayat susunan songsang. Boleh? Seperti yang cikgu terangkan dah tadi. Kemudian latihan yang kedua, menulis petikan pendek ini ke dalam ayat susunan songsang. Senang? Okey. Bila dah faham apa yang cikgu terangkan, cikgu mengharapkan semua anak murid cikgu ni dapat buat latihan, dapat menukar ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dengan betul serta tulislah dengan kemas. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan berjumpa lagi. Siapa yang rajin pasti berjaya. Assalamualaikum semua.